rujuk buku teks, muka surat 149. Kita ada 4 penjemahan yang awak dah belajar sebelum ini, iaitu translasi, pantulan, putaran dan juga pembesaran. Okey, 3 penjemahan yang pertama ini, transformasi yang pertama ini adalah penjemahan isometri, di mana saiz antara objek dan imejnya adalah sama. Okey, tiada perubahan saiz. Cuma yang ketiga ini, pembesaran ini, ini adalah di mana berlaku perubahan saiz, sama ada saiz imej lebih besar daripada saiz objek ataupun sebaliknya. So yang ini bukan isometri. Jadi keempat-empat jenis penjemahan ini kita dah belajar dan sepatutnya awak dah mahir bagaimana nak menentukan imej di bawah setiap penjemahan yang ini. Okey, hari ini kita akan sambung kepada gabungan transformasi. Maksudnya melibatkan dua. Mungkin melibatkan translasi dan pantulan, pantulan dengan putaran, translasi dengan translasi, ataupun putaran pembesaran dan seterusnya. Okey, ini adalah prinsip ataupun tertib kita untuk melakukan gabungan penjemahan ataupun gabungan transformasi. Okey, contoh gabungan transformasi A-B bermaksud transformasi B, okay, B adalah transformasi pertama diikuti dengan transformasi A. Okay, so kalau A, B, kita akan cari B dahulu, imej di bawah penjemahan ataupun transformasi B dahulu diikuti dengan transformasi A. Okay, so jadi di sini jika ini objek, so kita akan ini penjemahan pertama B. Kemudian kita dapat imej pertama di bawah transformasi B. Kemudian baru kita lakukan penjemahan yang kedua iaitu di bawah transformasi A. Okey, maka kita akan dapat imej. Okey, jika terbalik, maksudnya sebaliknya diberi imej, kita nak cari objek, maka kita akan buat A dahulu. So ikut yang inilah. Okey, baru kita dapat objek bagi imej di bawah transformasi A. Kemudian baru kita lakukan penjemahan yang B. Okay, so ini urutannya. Okay, maksudnya kalau daripada objek ke imej, kalau di bawah transformasi A, B, mesti lakukan B dahulu, baru kita lakukan penjemahan A. Okay, kita lihat contoh yang pertama. Kita lihat melibatkan koordinat dahulu, titik dahulu. Kita nak lihat imej bagi suatu titik di bawah gabungan transformasi. Okey, contoh di sini diberi P ialah translasi 2 negatif 3 dan Q ialah pantulan pada garis X sama dengan negatif 1. Okey, soalannya tentukan koordinat imej titik A. Okay, ini adalah titik A di bawah gabungan transformasi PQ. So ini diberi contohnya di sini adalah titik A, titik objeknya. Kita nak cari di bawah gabungan penjemahan PQ. So di sini takrifan diberi Q ialah pantulan, ini adalah pantulan dan P ialah translasi. Okey, huraiannya ada di bawah di sini. Okey, jadi apa yang perlu kita buat untuk mencari koordinat imej? Kita kena lakukan, ini adalah penjemahan pertama, Q dahulu. Okay, jadi kita kena buat pantulan dahulu pada garis X negatif 1. Jadi awak ingat semula di mana garis X negatif 1. So kita lukis dahulu paksi X negatif 1. Okey, ini adalah garis X negatif 1. Okay, kita lukis garis tegak. X adalah garis tegak. So jadi kita akan dapat di sinilah garisannya. X adalah negatif 1. Dan kita akan pantulkan titik A ni pada garisan ni. Okey, so bila pantulan, so kita lihat di sini jarak dari paksi pantulan ke titik A 2 unit di sini, 2 kotak. Maka dari paksi ke imej juga 2 kotak. So ini adalah imej yang pertama. Okey, titik bagi imej yang pertama. So jadi koordinat imej di sini adalah sini negatif 3. Dan nilai Y dia adalah di sini 4. Okey, so awak kena mahir baca koordinat. Okey, selepas kita buat pantulan, maka kita akan buatkan translasi. Baru kita buat P. Sebab dia kata PQ. Okey, bila dia sebut PQ, Q dahulu. Dah dapat Q, baru kita cari P. Dan P ialah translasi 2 negatif 3. Maksud translasi 2 negatif 3 adalah
gerakkan 2 ke kanan, 3 ke bawah. Okey, sebab negatif 3. So, kita akan kira macam ni. So, daripada titik sini, so kita akan gerakkan 2 ke kanan. Okey, cikgu ambil warna ni. Okey, 2 ke kanan. So, 2 unit, 3 ke bawah. Okey, so kita akan dapat di sini. Jadi, maka jawapan akhir untuk imej yang kedua, imej akhirnya adalah, okey, di sini berapa koordinat? Negatif 1, 1. Okey, jadi untuk tentukan koordinat imej titik A, kita boleh jawab begini. Kita tulis kedua-dua jawapan. Okey, supaya kita, jika jawapan akhir itu salah, kita masih ada peluang untuk dapat markah untuk jawapan yang pertama. Maka macam mana kita nak tulis jawapan? Okey, ini titik jawapannya. A ni objek. Di bawah penjermaan yang pertama iaitu Q, kita dapat jawapan dia tadi negatif 3, 4. Kemudian baru kita buat penjermaan yang kedua P. Baru kita dapat jawapan dia di sini. Okay, negatif 1, 1. So, jadi kalau awak terus tulis yang ini, boleh terus dapat 2 markah. Tapi katakan kita risau kalau awak tulis yang ini terus, takut salah jawapannya, awak akan hilang markah di sini. Jadi cikgu cadangkan awak tulis dulu jawapan yang pertama. Okay, kemudian ini jawapan akhirnya. So, di sini 2 markah jika melibatkan gabungan penjermaan. Okay, kita lihat satu contoh lagi untuk menentukan imej di bawah gabungan transformasi. Okay, contoh yang di sini. Okay, andaikan diberi U ialah pantulan pada garis Y sama dengan 1 dan V ialah translasi 5, 2. Okay, tentukan imej titik D di bawah VU. So, kalau VU, kita nak cari imej, kita kena buat U dahulu. So, kita kena ingat objek U dapat imej yang pertama, kemudian baru kita buat V, baru kita dapat imej akhir. Okay, untuk titik D. Okay, ini imej yang pertama. Okay, ini D dia adalah objek. Okay, jadi kita akan buat U dahulu. U pantulan pada garis Y sama dengan 1. Jadi kita kena tahu faksi garis Y sama dengan 1 dahulu. So, kita kena lukis Y1. Contoh di sini, Y1 adalah macam mana? Dia mestilah pada garis sini. Sini Y1. So, kita akan lukis. Ini adalah faksi Y sama dengan 1. Okay, betulkan sikit. Okay, so ini adalah faksi pantulan. Okay, namanya adalah, sini garisannya Y sama dengan 1. So, jadi sekarang kita nak cari imej bagi titik D. So, kena pasti ini adalah titik D. So, dari D ke paksi 2 unit. Jadi, dari paksi ke imej juga mesti 2 unit. So, ini adalah imej yang pertama. So, jadi koordinat untuk imej yang pertama adalah negatif 6, negatif 1. Okey, selepas kita buat penjermaan U, kita kena buat penjermaan V. Sebab dia VU, U dahulu, kemudian diikuti V. So, V ialah translasi 5, 2. Bermaksud, okey, daripada titik yang baru ni lah, bukan titik asal. Ini titik asal, titik objek. So, daripada titik yang baru, kita akan gerakkan 5 unit ke kanan. So, 2, 4, 5. Kemudian kita gerakkan 2 unit ke atas. So, di sini imej akhirnya. Jadi, koordinat di sini adalah negatif 1, 1. Jadi, cara kita tulis jawapan, okey, D tadi objek asal. Di bawah penjermaan pertama U, kita dapat D1. D1 koordinat dia negatif 6, negatif 1. Okey, lepas tu kita buat penjermaan kedua V, iaitu translasi. Kita akan dapat koordinat negatif 1, 1. So, ini jawapan akhir lah. Okay, so itu di bawah gabungan penjermaan VU. Okay, kita cuba lihat titik yang sama. Kita cuba buat UV pula. Okay, contoh katakan cikgu kata kita nak tentukan imej titik D di bawah penjermaan VU. Okay, di bawah VU. UV, maaf, UV. Okey, kita sambung. Tadi kita buat VU, sekarang cikgu ubah. Kalau kita nak cari titik D, imej titik D di bawah UV, maksudnya kita akan buat V dahulu.
Okey, titik D di sini, titik yang sama cikgu nak titik D. Kita akan buat translasi dahulu, 5, 2. So, kita gerak 2, 4, 5, 2 ke atas. So, 2 sini. So, ini image yang pertama. Okey, jadi koordinat image yang pertama adalah yang ini. Koordinat dia negatif 1, 6. Okey, daripada sini kita pantulkan. Okey, kemudian kita buat U. U ialah pantulan pada Y1. So, dari D ke paksi pantulan, kalau kita kira sini 2, 4 unit, 4 kotak. So, ke image juga 4. So, daripada sini 1, 2, 3, 4. So, ini adalah image akhir. Jadi, sini koordinat dia negatif 1, negatif 3. Jadi, kita akan tulis, okey, ini objek asal. Penjemaan pertama V, kita akan dapat yang ini, iaitu negatif 1, 6. Kemudian penjemaan yang kedua U, kita dapat yang ini, koordinatnya adalah negatif 1, 3. So, itu cara menentukan image di bawah gabungan penjelmaan. Okey, seterusnya kita lihat contoh yang seterusnya, bagaimana kita nak melukis image. Okey, contoh jika dia bagi P ialah translasi 72 dan Q ialah pantulan pada garis Y sama dengan 1. Lukis image bagi A, B, C, D di bawah gabungan transformasi PQ. So, kita ingat, so yang ni kena pastikan betul. Kalau PQ, kita ini objek. Okey, A, B, C, D objek asal. Kita kena buat Q dahulu, baru kita buat P. Okey, yang belakang dahulu. So, Q maksudnya kita kena buat pantulan dahulu. Kita akan pantulkan objek ni pada garis Y1. So, Y1 garis hijau ini. So, kalau A di atas paksi pantulan, dia samalah image pun dekat sini. So, B, awak tengok B 2 unit. So, 2 unit. So, ini adalah titik B. Okey, D 2. So, 2. Sini ada image bagi titik D. Okey, C daripada paksi, kita kira daripada paksi hijau ni, 2, 4, 6. So, dia akan jadi 2, 4, 6. So, ini adalah image bagi C. Okey, so sekarang kita sambungkan semua bucu ni. Okey, kita sambungkan. Kita akan dapat image. Okey, A ke D. Okey, kemudian D ke B. Okey, seterusnya B ke C. Okey, kemudian D ke C. So, ini image di bawah penjemaan yang pertama, iaitu penjemaan Q. Okey. So, selepas ini kita akan buat penjemaan yang kedua, iaitu P. P ialah translasi 72. Maksudnya gerak 7 ke kanan, 2 ke atas. Semua bucu kita akan gerakkan 7 ke kanan, 2 ke atas. Okey, nampak? Kita gerakkan titik A dahulu. Titik A kita gerak 7 ke kanan. So, 2, 4, 6, 7. 2 ke atas. So, ini image titik A. Okey, titik B pun kita gerak sama. 2, 4, 6, 7. Ke atas 2. So, ini adalah image titik B. Okey, D dengan B ni kita boleh terus macam ni. Kita boleh kira sini ada 4 kotak. So, B dengan D jarak dia 4 ke sini. Okey, 1, 2, 3, 4. So, ini image bagi titik D. Okey, kalau kita kira sini 2, 4, 6, 7, 2. Okey, C pun kita gerak 3, 6, 7, 2. So, sini. Image C. Okey, sekarang kita sambungkan. Semua bucu ni kita sambungkan A ke D. Okey, kemudian A ke B. Okey, kemudian kita akan sambung B ke D ke C. Okey, seterusnya B ke C. So, ini adalah image yang kedua, iaitu selepas kita buat translasi B. So, nampak tak? Dari sini ke sini, pantulan. Okey, iaitu Q dahulu. Kemudian dari sini ke sini ialah translasi, iaitu P. So, ini dipanggil gabungan penjemaan di mana dia melibatkan dua penjemaan. Okey,
So, jadi ini kita ikut saja arahan yang dia bagi. Kalau dia kata PQ, kita pantul dahulu baru ni. Kalau misalnya soalan kata lukis image di bawah QP, maksudnya objek ni kita translasi dahulu, baru kita. Okey, contoh seterusnya, katakan cikgu ubahan P translasi 71 dan Q ialah pantulan Y sama dengan 1. Garis yang sama paksi pantulan. Okey, sekarang kita nak lukis image di bawah gabungan transformasi QP. So, kita akan buat P dahulu. Translasi 71 maksudnya gerak 7 unit ke kanan. 2, 4, 6, 7. 1 unit ke atas. Ini image bagi C. Okey, B pun gerak 7. 2, 4, 6, 7. 1 ke atas. So, ini adalah B. Okay, D pun 2, 4, 6, 7. 1 ini image bagi D. Okay, nampak B dengan D jarak dia 4 unit. So, sini pun 4 unit. Okay, A 2, 4, 6, 7. 1 ini image bagi A. Okay, kita gerak 7 ke kanan, 1 ke atas. Okay, untuk tentukan image. Okay, sekarang kita sambungkan semua bucu ni. So, ini image yang kita dapat. B ke C. Ke C ke B, B ke A. Okey, so ini adalah di bawah penjemaan P. Okey, sini ke sini, translasi. Okey, kemudian kita nak buat penjemaan yang pertama, Q. Kita nak pantulkan ni. Okey, yang warna hijau ni nak pantulkan pada garis ini. Okey, so ini adalah paksi pantulannya tadi. So, kita boleh panjangkan sikit paksi pantulan. Warna lain pula. Okey, inilah paksi pantulannya. Okey, so sekarang kita nak pantulkan A. A, B, C, D ni pantul pada garis ni. So, dia akan ke bawah lah. So, kita sekarang kira daripada part C. So, dari A ke part C 1 unit. Jadi, part C ke A 1 unit. So, ini image yang kedua. Okey, B pula. B 1, 2, 3. So, 1, 2, 3. Ini B. Okey, D pun sini. Nampak B ke D 4 jarak dia. So, kita boleh kira sini. Okey, cara ringkas ataupun boleh kira juga. Okey, C. Cuba tengok C daripada part C 2, 4, 6, 7. So, dari sini pun 2, 4, 6, 7. Ini image bagi C. So, sekarang kita sambungkan semua garisan ni. Okey, so kita sambungkan A ke B. Okey, kemudian A ke D, A ke B, B ke C. Dan D ke C. So, ini adalah image akhir. So, image akhir ini di bawah selepas Q. Okay. So, jadi maksudnya translasi sini adalah Q iaitu pantulan. Okay. Boleh? So, ini adalah cara kita nak menentukan image ataupun melukis image di bawah gabungan transformasi. Okey, sekarang kita lihat contoh buku teks muka surat 150. Okey, dia kata di sini raja di sebelah menunjukkan beberapa segitiga dilukis pada satah kartis. Diberi bahawa P translasi 31, Q ialah putaran 90 darjah, lawan arah jam pada pusat 34. So, 34 pusat dia di sini. Okey, kita label siap-siap. Dan R ialah pembesaran pada pusat 80 dengan faktor skala 2. Okey, sekarang kita rajah semua dah diberi. Kita cuma nak tentukan image bagi segitiga A di bawah gabungan transformasi. Kita nak cari image segitiga A yang ini. Okey, so ini adalah segitiga A. Kita nak cari image di bawah P kuasa 2. Kalau P kuasa 2 bermaksud P itu 2 kali. PP. Translasi. Okey, sekarang kita cuba lihat bucu ini. Contoh kalau cikgu ambil bucu ini. Okey, kita nak tentu antara semua ni, yang warna pink ni, yang mana image bagi ni. Okey, di bawah translasi 31. Kalau translasi maksudnya bukan saiz dia tak akan besar. So, V, W dengan U dah tentulah salah lah. Bukan jawapannya. So, antara S, T dengan X. Jadi, kita gerak 3, 1 maksudnya 3 unit ke kanan, 1 unit ke atas. 2 kali translasi sebab P kuasa 2. So, kita gerak 1, 2, 3, 1. Okey, 3, 1.
Kemudian lagi sekali 31. Sini kan image bagi ni. Jadi jawapan dia T lah. Okey, so yang ni senang saja. Tak perlu lukis, cuma kena pasti. Okey, jadi P kuasa 2 kita boleh buat 31, 31 atau boleh direct terus. Okey, 3 darab 2, 1 darab 2 kita terus buat. Jadi 6, 2. Okey, boleh untuk tentukan. So, jadi jawapan untuk A ni adalah T. Okey, soalan B pula kita nak cari untuk image bagi A di bawah gabungan penjemaan RQ. So, kalau RQ maksudnya kita akan cari Q dahulu. Okey, Q dahulu. Q maksudnya apa? Okey, so image akhir lah yang kita nak cari ni. Okey, Q ialah putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 34. Okey, 34 di sini pusat putaran dia. Lawan arah jam 90 darjah. Kemudian baru kita buat R. R adalah pembesaran pada pusat 80. 80 sini. Okey, dengan faktor skala 2 maksudnya 2 kali ganda panjang saiz asal. Okey, katakan kita nak tentukan bucu yang ini dulu. Okey, katakan cikgu labelkan ini bucu nombor 1, bucu nombor 2, bucu nombor 3. Kita cari bucu nombor 3. Okey, sekarang kita nak putarkan putaran 90 darjah lawan arah jam. Okey, untuk soalan ni kita cuma nak kena pasti yang mana rajah. Jadi kita ambil satu bucu pun boleh. Okey, katakan ini titik 1, ni pusat, ini titik A yang titik nombor 3 ni. So kalau putar 90 darjah lawan arah jam dia akan ke arah sini lah. Okey, so cuba kita kira sini 2, 4, 2. So dia akan jadi 2, 4, 2. So ini image titik nombor 2 ni. Okey, so titik nombor 2 ni akan berada di sini. Okey, dekat sini. Nampak tak? Okey, so baru dia jadi 90 darjah lawan arah jam. Okey, nampak ni? Cikgu kira kotak ni 2, 4, 2. So, 4, 2. So, image yang pertama di sini. So, lepas itu kita akan buat pembesaran dengan faktor skala 2 pada pusat 80. Pembesaran maksudnya, okey, kalau ini kira image yang pertama tadi. Daripada pusat, okey, kita tengok sini 3. So, kalau faktor skala 2, dia akan jadi 6 daripada pusat ni. Ini adalah pusat pembesaran. Okey, dari sini 3 unit. So, dari sini ke image akan jadi 6. 3, 6. So, inilah image-nya. Okey, nampak? So, ini. So, jadi dia putarkan dulu. So, yang ni tadi kalau kita putarkan semua. So, kita dapat tadi image yang nombor 2. Okey, image nombor 3 kat sini. Okey, kemudian sini 3 ke 2, 4 kotak. So, 2, 4. Kalau ikutkan, kita putar lukis rajah penuh dia macam ini. Okey, so sini berapa ni? 2, 4, 5, 1. So, dia jadi 2, 4, 5, 1. Sini. Okey, so ini image yang pertama tadi. Okey, di bawah putaran. Putaran kalau garis mendatar, 90 darjah. Dia akan jadi menegak. Nampak tak? Sini garis ni, dia jadi tegak. Mendatar, dia jadi tegak. So, jadi bucu ni dia dah diputarkan 90 darjah. So, jadi image di bawah pembesaran, kalau kita lihat sini, ini, okey, ini, kejap. Okey, ini sebenarnya image yang pertama tadi. Cikgu lukis selepas putaran. Nampak tak? Garis 2, 3. So, jadi 2 dekat sini, 3 sini. Okey, so ini bucu nombor 1. Okey, so selepas tu nak tentukan yang manakah image dia di bawah R. R adalah pembesaran. So, ni daripada pusat. So, 3 unit ke sini, 6. Darab 2 lah. So, 6. So, kalau kita sambungkan semua, dia akan bersambung pada pusat pembesaran. Okey, awak ambil pembaris, awak sambung. So, jadi image dia, jawapan dia W lah untuk soalan ni. Okey, so jadi boleh terujuk contoh penyelesaian pada contoh ini. Okey, ini contoh yang lebih jelas untuk soalan A tadi. Translasi 2 kali. Okey, kemudian yang bawah ni, okey, ini yang cikgu maksudkan. Kita putar dahulu di sini. Di sini putar. Okey, kemudian ini. So, jadi jawapan untuk image di bawah gabungan RQ ialah objek W. Okey. Itu untuk menentukan image. Okey, untuk soal contoh 16 pula dia terbalik. Okey, dia bagi image. Okey, dia bagi G2 ni image.
Okey, bagi suatu objek di bawah gabungan transformasi. Okey, ini huraian transformasinya T pembesaran, V putaran dan W ialah pantulan. Tentukan objek bagi trapezium G2 di bawah gabungan transformasi. Okey, bila nak tentukan objek dia ada sikit perubahan. Tadi kita buat yang ni dulu kan, baru V. V dulu kalau nak tentukan image, kita buat V dahulu baru cari W. Tapi sekarang dia dah bagi image, kita nak tentukan objek, dia kena buat W dahulu. Okay, daripada yang mula. Maksudnya kita pantulkan dulu image ni, kita pantulkan dulu pada garis Y sama dengan 1. Sini garis Y sama dengan 1. So, kita pantulkan, baru kita buat V iaitu putaran 180 pada asalan. So, jadi di sini kita pantulkan objek ni pada garis Y1 dia akan berada di sini. Okey, so kita tengok rajah sini lah. Okey, nampak dia buat pantulan dahulu. Okey, di sini dia pantul dahulu. Okey, so jarak, ingat ciri-ciri pantulan, jarak daripada paksi pantulan ke setiap bucu ni mesti sama dan berserenjang. Okey, maksudnya dari sini dia buat pantulan dahulu. Okey, kemudian dari sini baru putaran. Putaran 180 pada asalan maksudnya kosong-kosong. So, setiap ni dia akan jadi satu garis lurus lah. Okey, so jadi ini image, ini objek. Okey, kalau terbalik maksudnya objek ke sini, silap. Kalau tentukan image, objek putaran dulu baru pantulan. Tapi sekarang dia bagi image, maksudnya kita pantul dahulu baru kita buat putaran. Okay, itu tertib untuk menentukan objek. Okay, kita lihat contoh yang B. Diberi image untuk mencari objek, maka transformasi V diikuti transformasi T. Okay, jadi di sini soalan dia tadi. Okay, tengok soalan dia tadi. Di sini dia bagi, tentukan objek bagi G2 di bawah VT. Maksudnya kita kena buat V dulu baru T. Okay, V tadi putaran 180 dan T ialah pembesaran faktor skala negatif 2 pada pusat 14. So, kalau VT kita, bila nak tentu objek, kita buat V dahulu. Okay, so di sini, nampak di sini. Okay, urutan dia. Kalau terbalik, objek, sini objek. Ke sini T dulu baru V. Tapi sekarang dia bagi yang ni image, kita kena buat V dulu baru T. So, V tadi ialah apa dia? Ini image akhir. So, dari sini ke sini. Okay, G di bawah putaran. Kemudian, bila pembesaran, faktor skala dia bagi tadi negatif 2. Dia bagi tadi pembesaran pada pusat 1,4 dengan faktor skala negatif 2. Yang ni kalau nak cari image, maksudnya image lebih besar daripada objek. Tetapi sekarang kita nak cari objek. Jadi kita kena songsangkan yang ni. Kalau negatif 2, faktor skala bila kita nak lukis ni, objek ni dia akan jadi negatif 1/2. Okay, sebab yang ni maksudnya objek lebih kecil daripada image. Okay, sebab soalan asal tadi dia bagi di bawah faktor skala negatif 2. Maksudnya image lebih besar daripada objek. Jadi bila nak lukis objek, kita kena separuhkan. Okay, songsangkan faktor skala ni. So, kita dapat negatif 1/2. So, jadi bila songsang, kita sambunglah yang ini. Okay, sambung ke pusat pembesaran. Dan kita akan lukis. Okay, contoh yang ini. Bucu ni sambung ke pusat. Sambung kita panjangkan garisan. Kemudian kita akan lukis dengan jarak dia separuh daripada jarak asal. Contoh katakan kat sini. Okay, daripada pusat ke titik yang ini. So, kita ada berapa ni? 4 kotak. So, daripada pusat ke titik bucu yang ini, 2 kotak sahaja sebab dia separuh. Okay. Kemudian kita lukis semua objeknya, semua sisinya separuh. Kalau sini 4 unit, sini 2 unit. Okay. Semua yang ini berapa? 2, 4, 6 unit. Maka sini jadi 3. Okay. Sini 2, maka sini jadi 1. So, jadi di situ, maksudnya, objek lebih kecil daripada image. Okay, kita terbaliklah songsang cara kerjanya. Maksudnya, kita buat putaran dulu. Sini. Okay, dari sini ke sini pembesaran. Tapi faktor skala dia adalah negatif 1/2. Okay, dia makin kecil. Okay, kalau terbalik maksudnya ni objek. Kita buat putaran dulu.
Kita buat pembesaran dulu. Faktor skala negatif 2 lah. Dia songsang lah. Sebab kita punya jawapan tadi reverse kan. Dia bagi image nak cari objek. Kemudian dari sini ke sini adalah putaran 180. Okay. So, itu cara kita menyelesaikan soalan melibatkan gabungan penjelmaan. Okay. Itu saja untuk kali ini. Okey, sekian. Terima kasih. Nanti kita akan sambung untuk tajuk seterusnya. Assalamualaikum.